Hai, salam sejahtera. Saya Jero Azrul dan kebelakangan ni saya ada buat satu survey sebenarnya melalui YouTube channel dan kita juga tanya pada you yang berada di Telegram, pada you yang berada di Facebook dan juga YouTube khususnya. Thank you so much support kita, dan ada yang melalui iaitu senarai email. Maksudnya saya hantar email pada you dan terima kasih pada yang respon. Yang tak respon tak apa hal, korang tak respon kan. Dia ada pelbagai yang saya nampak, thank you so much, saya nampak iaitu you respon pada saya mengenai isu-isu apa masalah utama you dalam trading, apa halangan utama, dan kebanyakan tu saya perasan ada beberapa commonality. Commonality tu maksudnya benda yang common lah. Common yang sering ditanyakan. Satu ialah isu modal, yang kedua ialah isu konsisten, dan nombor tiga ialah isu masa. Okey, modal, konsisten dan masa. Dan kali ni saya nak jawab iaitu pasal modal. Itu dia. Jadi modal ni guys, dia kalau kita cerita ni macam kita borak santai. Kalau kita cerita ni dari segi flow dia, dari segi awal, modal ni sebenarnya tak ada siapa ada modal. Dah berjadah aku, saya ni daripada parent yang tak ada education, darjah 6 pun tak habis, daripada keluarga yang kelas menengah je lah, bukan kelas upper bracket ataupun lower bracket, datang daripada lower bracket masuk pada middle bracket. Jadi isu modal tu isu yang paling besar sebenarnya. Bapak gila besar, dan agak mustahil sebenarnya sampai hari ni lah macam mana saya dapat modal pun sebenarnya kan. Kalau ikutkan secara teknikalnya, tetapi ada cara dia. Sebab tu saya akan kongsikan ni macam mana dapat modal dan juga macam mana nak grow. Macam mana nak capai 10,000 USD, 50,000, 100,000. In fact banyak lagi lah tak nak sebut sebab LHDN memerhati. Tak adalah gurau, saya tak ada masalah dengan LHDN, memang bayar. Okay, baik. So sekarang ni antara perkara yang saya nak highlight pada you iaitu isu modal. Dan modal ni sebenarnya kriteria penting. Sebab you kena ingat asal usul trading ni, asal usul macam mana boleh ada investment ni kan, investing ni ialah dibina, dibuat. Sistem tu di-create oleh orang kaya. Jadi bila kita rujuk pada orang kaya, perkataan kaya tu maksudnya dia ada duit lebih. Bila merujuk pada perkataan duit lebih tu, maksudnya duit tu kalau hilang tak sakit nyatuh di sini, kat jantung dia tak kena. Jadi kalau kita masuk 100 USD, 200 USD, kita sakit nyatuh di sini, maksudnya kita ada problem sama ada kita ada modal ataupun kita tak boleh nak accept loss modal tu. Jadi balik pada asas sebenarnya, orang kaya create ialah untuk melipat ganda duit dia, tetapi duit yang dia masukkan tu adalah untuk tidak sakit nyatuh di sini. Maksudnya tak ada heran pada dia. Jadi pasal apa dia tak heran? Pasal dia ada duit lebih. Pasal apa duit lebih? Sebab duit dia banyak. Jadi kalau kita tengok asal usul benda ni game orang kaya guys. Jadi macam manalah orang marahin macam saya, macam you ni kan. Macam kita. Tapi kalau you ada ability modal, kita boleh shut the fuck up lah. Mana kita terus cut the crap, kita boleh terus pergi kepada letak modal besar terus lah kan. Tapi dari segi point saya nak cerita lah, iaitu satu idea dia lah, you kena faham modal ni sebenarnya kena ada. Jadi modal ni sebenarnya asal usul gameplay ni yang you tengok dari segi saham ke, dari segi forex, dari segi financial market, dia dicipta oleh orang kaya untuk lebih kaya, dan dia menggunakan modal yang dia tidak ada masalah kalau hilang. Kalau you tengok dua-dua kriteria tu macam-macam lah. Ya saya rasa lah kebanyakan most of kita ni tak ada. Satu tak kaya, nombor dua tak ada modal. Dia pula kaya, lepas tu ada modal lebih, duit boleh hilang, tak kisah. Jadi sebab tu kita kena faham asal usul benda ni. So kenapa kau sibuk nak masuk, aku nak dengar modal ni apa kejadah dia cerita ni. Dia ada kejadah je lah, kejadah dia macam ni. Kejadah je ialah, iaitu satu ialah you kena faham trading ni kan. Saya minta maaf pada fahaman luar sana kan. Dan saya tak kata dia salah pun. Cuma kita ni macam lain sikit. Lain sikit tu maksudnya saya ialah pada saya modal kena besar. Alamak coach, aku ada 10 USD macam mana kau cerita what the fuck kan. Dia macam ni. Dia satu ialah modal ni, dia kena rujuk pada iaitu dia kena according kepada realistiknya berapa sebulan kita nak. Itu nombor satu. Berapa sebulan yang kita nak. Jadi kalau kita ambil sebulan kita nak, let's say kita nak $1,000, bermaksudnya secara realistiknya pada saya, mungkin orang kata kau ni tak realistik langsung, aku yang realistik lagi. Contohnya kalau you letak $1,000, saya berpandangan ialah minimum you kena ada $10,000. So kalau dollar kali 4.0, kalau kita letak standard rate, fixed rate, ialah kita kata 40,000. Mana nak cari 40,000? It's not easy tau untuk orang-orang biasa macam kita nak cari 40,000 sebenarnya. Tak betul? Ya? Kalau you setuju, you type setuju dekat dalam bahagian komen ni. Type setuju. At least saya baca lah juga kan. Bukannya kau duk tengok video ni kan. Alright, jadi yang seterusnya lah. Jadi satu lah, modal lah mesti modal tu besar dan juga realistik. Jadi, coach, kalau saya ada $100 macam mana? Tak ada masalah, trade je. Tapi janganlah berimpikan iaitu dapat $1,000. Gitu je cerita dia. Tapi coach, saya nampak Sifu dia buat 100 jadi 10 juta. Yelah Sifu. Kan? Kau tu apa siput?
Jadi maksudnya possibility tu ada, tetapi kita kena faham modal jugalah berkadar dengan realistic return. Okey, kenapa realistic return ni penting? Baik, saya tulis kat sini Satu ialah point saya, nombor satu ialah you kena faham asal usul dia. Aku tak tekan lagi punya. Ni nama dia teknik dah lama tak guna iPad kan. Bila dah lama tak guna iPad, tekan kat mana pun aku tak tahu. Okey. So nombor satu ialah you kena kira ialah dia kalau kita sebut modal, kita kena tahu asal usul dia. So asal usul bermaksud ialah dia adalah game orang kaya. Saya cakap kan, game orang kaya. So kenapa game orang kaya ni wujud? Ialah kerana dia nak kaya lagi lah. Macam cukai adalah game orang kaya untuk kaya sebenarnya. So game orang kaya untuk kaya lagi. Nombor dua ialah dia ada modal, dia sanggup hilang. Modal sanggup hilang. Tu nombor satu, point saya cakap tadi. Nombor dua saya bagi tahu ialah modal ni kena realistik. Kan? Modal ni realistik. Realistik tu maksudnya ialah bakal logik akal guys. Ada nak USD 1000. Okay. So maksudnya datanglah at least kalau 10% pun datang daripada berapa guys? Iaitu USD 10,000. Lepas tu kau pun cakap kau jadahnya 10,000. Bongok gila kau ni. Coach, aku nak cari macam mana risiko modal besar risiko. Ya ilah. Itu yang masalah dari segi mindset yang tak kaya-kaya tu. Nak dapat bisnes besar, nak dapat untung besar, jual cekedis. Cekedis tu maksudnya, aku tak tahu kau faham ke tak, tapi masa aku kecil-kecil tahun 80, cekedis tu maksudnya lah jajan. Jual jajan pula. Satu bungkus tu, satu pack besar pun baru RM10. Satu jajan RM20. Lepas tu nak untung 10 juta. Kalau kau nak jual cekedis macam tu, kau kena pergi kilang dan juga kau kena didistributekan satu Malaysia guys. Kena ada sejuta orang beli. Baru you talking about money. Maknanya distribution. Nombor dua lah you talking about apa? Margin. Dah benda tu pun RM10. Satu bungkus yang ada 20 unit bungkus. 20 unit dalam satu bungkus besar tu kan. Kau pernah tak beli? Kecil aku pernah beli kan. Kau beli pasal apa dalam tu dia bagi apa tau? Dia bagilah boleh memenangi iaitu Game Boy. Contoh. Padahal tak ada beli satu bungkus ada kena scam kan. So, sikit keselingan. So, jadi apa saya highlight pada ialah satu ialah biar realistik. Maksudnya kalau you ada modal besar, logik return tu besar, itu kena ada. Tapi saya tak kira logik kau. Saya kira logik Sifu coach. Sifu cakap iaitu mesti 10-100 kita bersih cuci jadi 40 juta. Tu saya cakap tadi. Dia Sifu kau siput. So ikut cara siput. Siput ni slow-slow guys. Slow-slow tak apa kan. Biar slow, biar jadi kuku. Last sekali menang daripada Arnab. Arnab ni kelojoh. Tapi tidur tengah jalan. Apa cerita? So jadi point saya. Satu biar realistik. So saya tak minta you terima guys. Tapi kalau you follow saya cukup jangka masa panjang, you akan rasa benda ni ada benda yang tepat dan paling okey dengan you sebenarnya. Secara low risk dan juga return besar. Jadi modal adalah mesti realistik. 1000 USD dapat iaitu daripada 10 So 10% kuat. Pasal apa? Pasal lah kita kena faham dia punya peristiwa. Peristiwa dia maksudnya lah daripada kiraan. Ini kiraan saya. Sebab kita royalty ni kita bawa apa guys? Royalty ni kita bawa risk dulu. Kita tak bawa reward dulu. So maksudnya kita always take care risk. Pasal risk akan take care reward themselves. Itu kita punya konsep. Maksudnya apa-apa saja kita fikir risk dulu. So jadi kiraan kita berdasarkan risk. Okay, jom kita tengok dekat ni apa maksud risk. Risk ni maksudnya lah kalau you untung 100, untung reward reward bermaksud ialah risk you kita pakai 1/2. Reward ialah sebenarnya risk kita ialah sebenarnya 200 risk. Apa maksud ni coach? Aku tak faham macam ni kalau kau nak faham. Bermaksud macam ni, dia tak susah sangat. Dia macam ni. Iaitu contohnya kalau you untung 10%, you kena ada expectation ialah you lost 20%. Ini normal sebab saya dah banyak buat kajian. Saya juga live trading sendiri. Saya ada cut loss, saya ada profit banyak gila, saya making good money. Ada juga saya terpaksa terima accept risk tolerance saya macam-macam lah gameplay ni dalam masa 15 tahun tempoh saya dan saya share pada you ni. Jadi maksudnya lah senang cerita kita ada 1/2. 1/2 apa maksudnya? Kalau you expose kepada return you 50%, maknanya expectancy risk you, maksudnya loss you ialah 100%. So maksudnya habis modal. Jadi sebab tu, kalau you perasan, saya cakap ialah expectation return ialah lebih pada bulanan ialah 10-20%. Sebab expose pada risk you ialah sebenarnya ialah 20-40%. It's quite high sebenarnya. Tapi dalam konteks ni lah, saya tak nak terlalu low sangat pasal modal you kecil. Kalau kecil sangat, you rasa penat. So sebab tu saya letak 10-20%. Kalau modal besar, 5-10%. Modal besar lagi ialah 3-5%. Kalau modal lagi besar 1-3% cukup lah. Contoh you ada million. So jadi itu akan menyelamatkan you sebenarnya untuk jangka masa panjang. So jadi, bila sebut modal, iaitu satu ialah you kena realistik. Nombor 2, you kena faham orang kaya. Nombor 3 ialah you kena ada kiraan. Jadi maksud saya lah, kenapa saya highlight macam ni? Pasal saya tahu, bila saya sebut pasal modal, berapa modal minimum saya nak start? Berapa modal maksimum saya nak masuk? Jarang orang tanya maksimum lah. Sebab tu kalau RTT orang tanya, coach berapa modal yang minimum? Saya tak akan tanya minimum, saya akan tanya maksimum. Berapa you sanggup effort to lose? Kan berapa expectation return ni? Apakah realistik dia? Saya pergi kepada ialah psikologi, saya pergi kepada kepercayaan dan juga saya pergi kepada iaitu dia punya filosofi.
Sebab tu soalan kita lebih kepada ialah filosofi, psikologi dan juga ialah kepercayaan, belief kita, filosofi kita terhadap risk reward tu dan terhadap modal. Dan coach, apa berbelit-belit ni coach? Aku nak tahu pasal modal, what the heck? Aku nak bagi tahu ini ni parti dia guys. Maksudnya ialah satu ialah bila kita tahu satu ni sebah dua, bermaksud ialah kita tahu ialah kita punya reward tu kita kena keep it low. Keep it low maksudnya ialah kita kena pastikan ialah kita punya threshold iaitu lebih kurang dalam 10-20%. It's quite a lot sebenarnya 10-20%. Tapi sebab modal kecil dia tak berapa rasa so letak 10-20% lah. Jadi expectation kita return adalah per year ialah dalam 40 atau 60%. Jadi point saya sekarang ni ialah bermaksud ialah saya faham kita cerita pasal modal ialah kita bercerita pasal return sebenarnya. Betul tak? Maksudnya lah berapa minimum saya buat ni saya cuci. Aku benci betul buat cuci. Mak betul. Okey, satu ialah saja pakai geram dengar cuci dia kepala otak dia ingat benda dia benda ke. Kan? Benda ni real guys. Orang duk buat benda dia cuci kalau empuk kepala kan. Jadi sekarang ni lah contoh macam ni. Kita cerita pasal modal, kita cerita pasal return. Sebab end of the day, kita punya outcome ialah kita nombor dua je. Dua benda je kita nak. Satu ialah kita nak kita punya outcome. Satu ialah kita nak punya output. So output kita ialah bermaksud ialah kita nak iaitu duit sebenarnya. You setuju tak saya? Duit yang sesuai untuk tampung kehidupan kita, lifestyle kita, kehidupan kita sama ada ialah secara part time atau secara full time ataupun apa yang kita nak dalam hidup kita akan datang kan secara jangka sepanjang, jangka pendek dan 5 tahun lagi, 10 tahun dan setahun lagi, sebulan lagi kita nak ada perubahan. So maksudnya sekarang ialah iaitu isu utama ialah sebenarnya kita nak duit. Betul? Jadi bila kita nak isu duit ni kita kena faham risiko kita ambil berapa dan modal berapa kita ada. Biar logik guys. Biar logik guys. Coach, apa kejadah kerja ni? Saya dengar $10 pun boleh jadi kaya. Bukan masalah tu, possibility tu ada dan saya setuju kita ni possibilitarian. Saya setuju. Robin Sharma suka ayat di possibilitarian. Ya, saya setuju, tapi jangan bodoh. Bodoh apa? Contohnya ialah kau kereta kan. Contohnya cita-cita membuat kereta terbang. Kereta elektrik pun tak ada lagi. Kereta hybrid pun tak ada, kereta terbang. Itu gebang banyak kan. Babi terbang ada lah. So, macam ni saya nak cerita pada you lah. Biar logik, biar berpada-pada. Biar ialah orang panggil mengukur baju di badan sendiri. Jangan ukur baju orang lain. Ada yang kecil, ada yang besar sangat. Nanti kan ukur baju di sini. Maksudnya berpada-pada dengan keupayaan kita. Jadi sekarang ni, berbalik pada isu modal iaitu kiraan. Kiraan bermaksud ialah kita kena faham dari segi kiraan inilah kita kena faham iaitu berapa modal kita. Okey, coach berapa? Modal maksimum guys. What the heck? Modal maksimum pula dah. So macam mana nak cari itu? Jadi pada saya sekarang ni lah, you kena ada dipanggil iaitu financial literacy. You kena ada financial education. Financial education adalah satu ialah you kena ada self planning. Financial planning nombor satu ialah you kena ada ialah untuk trading punya planning, manage financial dalam trading planning dan satu lagi ialah financial dalam ialah investment planning. Penjadah aku dah pakai penting ni planning kan. Dia macam ni. Satu perkara ialah you kena faham iaitu you kena tugas you utama ialah you kena ada skill, nombor dua ialah you kena ada modal. Okey, saya tulis kat sini. Nombor 4 iaitu you kena ada skills dan juga you kena ada modal. Okey, video ni saya panjang saya faham. So jadi skill ni ialah bermaksud ialah you kena ada skill. You ada tak skill untuk buat 10% sebulan? Contoh. Ni skill. Nombor 2 ialah modal. Modal ni ialah you kena tahu iaitu berapa modal. Kita dah cerita pasal maksimum. Jadi berapa maksimum macam nak dapat? Dia ada beberapa langkah guys. Okey, dalam langkah ni saya sentuh ringkas tapi dalam video sini saya akan ceritakan lagi pasal modal itu macam mana nak sentuh modal, pengurusan dan sebagainya. Okey. So modal ni guys, satu ialah kita nak kena dapatkan ialah kita kena ada kerja lah, kita kena ada income. Kemudian kita kena invest dan juga kita kena ada reinvest guys. Ini salah satu cara dapat modal. So coach, tapi saya dengar Sifu cakap kita compound je $100. Kalau kita dapat 100% salary, selama 30 hari kita akan kaya raya. Itu tak apa, dia nak jadi hantu raya. Itu realistik cara kita kan. Boleh tak? Boleh saya cakap. Kita memang possibilitarian. Tapi pada sebab kita kena faham, kita punya konsep ialah mesti biar berpada-pada ukur baju pada badan sendiri. So income, invest, reinvest. Nombor 1. Okay. Nombor 2 ialah you boleh macam mana nak you offer service lah. Service tu maksudnya lah you jalankan iaitu beberapa perkara dipanggil balance equity punya teknik. Okay, balance equity. Ini saya akan terangkan kalau kau tak faham apa aku cakap ni. Balance equity tu maksud you ada skill iaitu you keep consistent bulanan. So you leverage, you lever ataupun you leverage OPM. Ada people money. OPM tu maksudnya ada people money. Saya tulis kat sini OPM, ada people money. Maksudnya dengan cara tu you ambil fund, you manage. Dan manage ni sebenarnya tak susah pasal apa? Pasal dia melibatkan dari segi legal iaitu you boleh libatkan dengan contoh you leverage broker kan. Macam di Primac dan sebagainya. Okay? So itu salah satu ialah balance equity. Dan nombor 3 ialah selain income dan investment. Of course lah. Jangan cerita lah. Modalnya memang kau sendiri banyak duit lah kan. Kau memang banyak duit pencen ke apa sebagainya. Kau ada 100,000 guys. Contoh 100,000 equivalent kepada lebih kurang dalam 25k USD. Dan boleh dapat 10% sebulan. Let's say ialah 2,500 USD. Lepas tu you akan pergi kepada 10,000 RM sebulan. Macam tu. Okay boleh? Tu point dia.
So saya extensively saya fokus pada ni lah pasal saya tengok soalan. Soalan ialah saya dah baca, saya dah respon pada you. Jadi modal ni topik yang besar guys. Dia sebenarnya bukan semata-mata saya cakap pada you, okay, maksimum macam ni. Dia kena ditelitikan. Dan video seterusnya saya akan telitikan. Dan ini bukan konsep pasal video tutorial, bukan. Ini macam seolah-olah you jumpa saya borak dengan you ada consultation, you perlukan maklumat saya, knowledge ataupun experience saya kan. Jadi saya cuba bantu je segi kefahaman. Kena ingat saya ulang balik, saya wrap up. Itu satu ialah modal you kena faham, ini game orang kaya. Jadi orang kaya ni masih duit lebih dan dia game untuk kaya kan lagi apa tu dia punya kaum kerabat dia kan. Okey, yang kedua ialah you kena faham ialah dari segi realistik. You kena realistik. Dari segi masa contoh ialah kalau you nak 1000 USD, at least lah ada 10,000. Contoh you ambil 10% itu pun dah besar sebenarnya, tapi kita halal-halalan thayyibah lah. Yang kedua kiraan. Kena ada kiraan ialah risk reward. You kena faham. Kalau you anggap 10%, you boleh expose 20%. Pada risk you. Maksudnya kalau kau bayang kalau you dapat return 100%, memang kau TKO lah. Memang kena tu margin call lah kan. Yang ketiga ialah you kena ada skill. Skill tu maksudnya you kena faham. Okay, aku ni ada skill macam mana. Aku boleh buat berapa persen sebulan. Dan you kena ada modal lah. Modal maksimum pecahan pada modal. Ada 3 lah income, invest, reinvest. Yang kedua ialah kena ada iaitu you punya balance equity. Maksudnya you ada people money, you lever, you ada leverage orang lain. Yang ketiga ialah you memang ada duit banyak lah. Tak ada isu laki tu. Okay. Dan menarik, ada salah satu soalan daripada student saya, Santosh. Okay, dia ada satu soalan kat sini, nanti saya akan paparkan kat sini. Iaitu dia tanya macam mana sebenarnya nak buat modal yang besar macam saya ada. Saya akan ceritakan masa ke masa. Ini adalah siri yang menarik. Dia bukan klasifikasi tutorial ke apa. Ini macam, kan dulu saya biasa buat harian punya perbincangan. Cuma kali ni saya rekod lebih khusus supaya nampak lebih jelas. Kalau harapkan aku rekod seorang, dia jadi tak syok kan. Aku ni ada one, ada apa support sebagainya. Dia jadi canggih lah, nampak keluar ni sikit kan. Alright, so jumpa lagi dalam video seterusnya. Dan saya nak tanya you, apakah yang you faham pasal modal? Tulis kat bawah ni, dan berapa modal yang you nak letak dan berapakah expectation return yang you nak. Okay, please comment, like dan juga subscribe video ni dan tolong share pada kawan-kawan lain. Okay, kita jumpa dalam siri episod yang kedua, iaitu mengenai modal.